Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekejap Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat hari Jumaat. Semoga hari ini penuh keberkatan, dan walaupun tak dapat tunaikan solat Jumaat sebabkan Covid, sama-samalah kita perbanyakkan selawat bagi yang Muslim. Okay, hari ini ringkas live saya nak jawab satu soalan. Soalan ni menarik. First time saya jawab soalan ni. Sedikit soalan perubatan, tapi saya akan relatekan dengan pemakanan untuk diet. Okay, soalan dia berbunyi, soalan dari Puan Fauziah Abdul Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya berumur 24 tahun menghidap multiple sclerosis, MS. Multiple sclerosis. Doktor di klinik neuro memberi preskripsi ubat interferon yang sekadar mengawal dari berlaku relapse. Multiple sclerosis setakat ini tiada penawar. Apakah diet yang terbaik untuk pesakit MS ni, yang sekurang-kurangnya dapat membantu pesakit bertahan? Di awal diagnosis, vitamin B turut diberi, tetapi sekarang tidak lagi. Adakah ia baik untuk diteruskan? Okey. Puan Fauziah ada kat sini. Okey. Multiple sclerosis ni dia penyakit central nervous system, penyakit sistem saraf pusat, di mana dalam bidang perubatan penyakit ni tiada ubat. Okay, tiada ubat dan tiada treatment lah. Maksudnya tak ada ubat yang boleh kata cure. Kalau dalam istilah, kalau medical tu dia kata there's no cure for this disease. No cure tu maksudnya dah tak ada lah. So kita tak perlu bagi ubat apa, kita just kawal dia punya simptom, avoid daripada damage tu berterusan. Dia central nervous system ni, pada sel saraf kita tu, dia ada satu protector protective layer, satu lapisan yang kita panggil sebagai myelin sheath nama dia. Myelin tu dia damage. Bila dia damage, maka saraf yang menghubung kepada kita punya especially muscle, dia tak boleh nak connected to each other. So bila dia tak connected, maka muscle kita ni lambat bertindak lah. Lambat bertindak, susah nak berjalan dan sebagainya. So sebab saraf ni, central nervous system ni, dekat otak ni, dia berhubung dengan banyak organ. Dia lah bagi signal untuk rembesan hormon. Dia bagi signal untuk perut berfungsi, organ-organ lain berfungsi, tubuh badan kita, tangan digerakkan, kaki digerakkan. Jadi bila ada masalah central nervous system ni, sistem saraf pusat ni, maka everything akan jadi masalah lah. Memang doktor kalau di hospital memang no cure, tapi kalau dari segi pemakanan, biasanya kita fokus kepada pemakanan yang boleh elakkan daripada damage tersebut, kerosakan saraf tersebut berlaku dengan lebih teruk. Jadi antara makanan yang boleh membantu untuk penyakit-penyakit saraf ni adalah, ini saya cerita general dari segi pemakanan lah. Pemakanan yang bagus untuk saraf, tak kisahlah saraf tunjang ke, saraf pusat ke, adalah pemakanan yang kaya dengan vitamin B kompleks. Okay? Dan of course lah, kalau doktor kata no cure, dah tak ada treatment, tak ada ubat, biasanya doktor akan bagi suplemen lah. Suplemen vitamin B, vitamin B kompleks. B kompleks ni dia banyak, dia ada nama pun B kompleks. B kompleks ni adalah gabungan vitamin B1, B2. Kalau anda pernah dengar, kalau macam vitamin B1 kita panggil thiamine. Kalau B2 kita panggil riboflavin. Kalau B3 kita panggil
B3, sekejap, B3 kita panggil niacin. Kalau B5 kita panggil pentotenic acid. B6 B6 pyridoxine. Apa lagi? B7 biotin. B9, vitamin B9 tu kita panggil folic acid. Yang anda makan folic acid tu kita panggil B9. B9 tu nama short form lah. B9, vitamin B9 tu adalah folic acid. Lagi satu cobalamin. Cobalamin adalah vitamin B12. B12 kan. So B ni, vitamin B ni, B1, B2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ni kita panggil combination of vitamin B complex. Jadi nak dapat daripada mana? Dapat dari makanan. Makanan yang kaya dengan vitamin B complex ni adalah makanan yang boleh membantu untuk saraf daripada terus damage. So maksudnya sembuh tak sembuh tu saya tak boleh nak cerita. Tapi setidak-tidaknya kita ada langkah pemakanan untuk membantu. Sebab anak Puan Fauzia ni umur 24 ni masih muda. Maksudnya bawah 40 ke bawah ni, bila something rosak dalam tubuh badan ni dia ada sistem sendiri untuk replenish balik, untuk repair balik, untuk dia kalau rosak dia boleh baiki balik. Tapi dengan syarat kita kena support dia dengan nutrien yang badan perlukan. So antaranya adalah vitamin B complex. Okay. Apa makanan yang kaya dengan vitamin B complex ni? Okey, makanan yang kaya dengan vitamin B complex ni antaranya adalah susu. Saya boleh cadangkan susu. Tak kisahlah susu apa. Dengan syarat bagi dia makan susu, ambil susu low fat pun boleh. Kalau dia tak ada masalah kolesterol, tak ada masalah berat badan berlebihan, anda boleh ambil full cream. Kalau ada masalah berat badan berlebihan contohnya, boleh kurangkan kepada susu low fat. Ataupun yang terbaik adalah minum fresh milk. Fresh milk sangat kaya dengan vitamin B complex. So dia dah ada gabungan dah dalam tu. Kita dah tak payah fikir dah mana satu, riboflavin, B1 ke B2, tak payah pening. Dalam tu memang dah ada include all in vitamin B complex dalam susu. Jadi pemilihan susu pula saya cadangkan ambil yang kalau pergi shopping mall beli yang pasteurized, bukan UHT, pasteurized. Pasteurized ni maksudnya dia panaskan suhu dia dalam 70 ke 90 darjah Celsius lah. So nutritional value dia masih well preserved. Tapi kalau UHT ni dia panaskan agak tinggi sikit. So sedikit sebanyak akan kurangkan nutritional value dia. So nutrien dalam tu mungkin rosak disebabkan pemanasan yang terlalu tinggi. Sebab itulah UHT bila dipanaskan suhu tinggi, of course bakteria tu akan mati. That's why lah kita boleh letak saja susu UHT ni dekat rak biasa saja tanpa letak di chiller peti sejuk. Tapi kalau yang pasteurized, dia tak tahan lama sebab kita pasteurize kan, panaskan dia pun dalam suhu 90 darjah Celsius ke bawah. Bakteria dia dah tak aktif. Dia bukan mati keseluruhan, dia tak aktif. Dan dia akan break up balik bila dah sampai tempoh dia. Sebab itulah susu pasteurized ni kena letak dalam chiller supaya bakteria ada dalam tu still inactive. Okey, jadi bila minum fresh milk, susu ni menambah secara semula jadi vitamin B kompleks. Jadi vitamin B kompleks ni akan dicernakan dalam perut kita, seterusnya akan dihantar ke saraf-saraf, sel-sel saraf untuk repair balik. Kalau dia tak boleh repair pun, dia akan protect daripada damage berterusan berlaku. Okey. So saya sangat percaya dengan pemakanan dapat membantu. Tapi kita tak boleh claim lah kalau makan tu boleh merawat. Dia bukan istilah merawat, tapi dia support apa yang badan perlukan. Okey. Yang kedua adalah satu susu. Kedua, makanan yang bercheese.
cheese pun daripada susu lah, keju kan. Tapi janganlah cheese yang diolah terlalu moden. Macam contohnya kita pergi KFC tu, dia ada cheesy wedges. Bukan cheese tu. Cheese tu dah letak garam, dia dah letak perisa macam-macam lah. Ni cheese yang betul-betul cheese tu. Kita olah sendiri. Beli cheese, bagi dia makan. Setidaknya cheese tu dia ada kandungan probiotik. Bagus untuk orang yang ada masalah multiple sclerosis ni. Cheese. Apa-apa jenama pun tak apalah. Yang ketiga adalah telur. Telur rebus. Boleh bagi dia telur rebus. Jangan telur goreng, telur rebus. Boleh bagi dalam 3 ke 4 minggu, 3 ke 4 biji satu hari. Jangan lebih lah. Kalau dia tak boleh nak bersenam, tak boleh nak bergerak. So movement tu agak limited. Bila movement pergerakan tu agak limited, kolesterol akan tinggi. Sebab dalam telur juga ada kolesterol. Tapi kalau dia boleh bergerak, dia boleh exercise, it's okay. Tapi kalau dia tak boleh bergerak, ada masalah MS ni, susah nak bergerak, pergerakan terbatas, maka limitkan jumlah telur dalam 3 biji satu minggu. 3 ke 4 biji lah satu minggu. Telur rebus. Minum awal pagi. Susu pun minum awal pagi. Dan juga boleh juga minum, kalau dia tak ada masalah asma, boleh juga hangatkan susu. Jangan sampai menggelegak, jangan sampai mendidih. Hangatkan susu, minum waktu malam sebelum tidur pun okey. Kalau dia tak ada asma. Kalau dia ada asma, jangan minum pada waktu malam, amalkan waktu pagi saja. Susu. Yang keempat adalah hati, liver, hati lembu tu. Tapi jangan makan banyak sangat. Cukup sekadar, contohnya kita buat hati tu, kita masak goreng kunyit contohnya. Ada masak lain ke hati? Biasanya goreng kunyit sajalah, simple kan. So goreng kunyit tu, hati tu bagi dia makan, jangan terlalu banyak sangatlah, cukup beberapa ketul saja. Sebab hati kandungan vitamin B kompleks dia sangat tinggi juga. Kandungan iron pun sangat tinggi juga. Tetapi disebabkan dia adalah organ kumuh, kita tak boleh amalkan terlalu banyak. Sebab segala bahan kumuh lembu ada pada hati itu. Jadi jangan makan terlalu banyak. Sederhana saja, beberapa ketul, mungkin dalam 2 kali seminggu, untuk support dia punya vitamin B kompleks tu. Okay. Lagi apa lagi? Ayam, dada ayam. Dada ayam tinggi kandungan vitamin B kompleks. Dada ayam juga tinggi kandungan apa namanya kita panggil? Allahu Akbar, selenium. Selenium bagus untuk nerve. Ayam, isi ayam tu bagi dia makan bahagian dada. Mana isi, ambil isi. So dia kaya dengan selenium, kaya dengan vitamin B kompleks, memang bagus untuk support dia punya nerve. Apa lagi? Ikan. Ikan ni contohnya ikan yang kaya dengan vitamin B. Kita ambil ikan-ikan yang murah lah. Ikan kembung, ikan tuna, mackerel. Mackerel tu ni lah. Mackerel, tuna, ikan kembung, ikan sardin, salmon mahal sangat kan. Ambil yang biasa-biasa, kembung, sardin. Itu B kompleks tinggi. Omega 3 pun tinggi. Bagus untuk dia punya saraf. Kerana benda-benda yang omega 3 ni memang bagus untuk saraf. Okay. Boleh juga bagi dia apa lagi sumber vitamin B, makanan. Seafood antaranya adalah kerang. Campur-campur lah. Kerang. So kerang tu bagus. Lala, benda-benda yang ada bercengkerang. So bagus. Kalau tumbuhan, kalau sayur, benda-benda yang warna hijau, daun-daun hijau. So banyakkan, contohnya bayam ada vitamin B kompleks. Bayam juga ada iron. So dia lebih, of course dia lebih menyihatkan lagi sebab sumber tumbuh-tumbuhan. Bayam. Okay. Apa lagi sekejap saya fikir. Ubi kentang, potato. Potato pun boleh bagi dia, ubi kentang tu kan. Jangan rebus lah potato tu. Ubi, apa-apa ubi, elakkan rebus, steamkan dia. Kalau kita rebus, kita dah extract keluar nutrien dia.
daripada nutrien tu akan keluar dalam air. So nutrien ubi tu kurang lah. Melainkan kalau kita minum air rebusan dia, okey lah, dapat balik nutrien. Tapi biasanya kalau orang rebus ubi, dia akan letak garam. Yang tu kita tak nak. Yang so sebaik-baiknya apa-apa jenis ubi pun kita steamkan dia ataupun kita bakar. So nutrien dalam tu masih well preserved, masih dipelihara. Okey, lepas tu lagi satu, ke kacang. Ke kacang kandungan vitamin B tinggi. Ke kacang, walnut, almond. Kacang tanah kurang. Dia kacang tanah ni consider beans. Ini nuts. Nuts ni yang atas pokok. Beans tu yang jenis legumes, yang bawah tanah. Jangan makan kacang bawah tanah. Dia khasiat dia lain. Kita nak ambil khasiat B complex ni, kacang yang atas pokok. Walnut, almond semua duduk atas pokok. Cashew nuts. Cashew nut ni yang gajus kan. Semua yang atas-atas pokok tu. Ke kacang, nuts. Bukan beans nuts. So nuts ni memang support untuk saraf. Boleh bagi makan segenggam. Ikutlah. So gila-gila ni saya bagi banyak list menu list ni supaya kita boleh tukar-tukar sikit. Daripada boleh nak ambil suplemen vitamin B, tak ada masalah, boleh teruskan. Suplemen vitamin B teruskan, boleh support lah. Tapi janganlah terlalu banyak. Yang terlalu banyak, tengok dos dia. Kalau macam dalam tablet tu boleh bagi sebiji 2 pun dah cukup untuk support. Tak ada masalah pun suplemen vitamin B. Tapi kalau kita ambil daripada makanan, dia lagi variety lagi lah sebab dia bukan saja, contoh macam telur, bukan saja ada vitamin B, tapi dia ada juga protein, dia ada juga choline, khasiat-khasiat yang lain. That's why makanan is better lah. Melainkan kalau contohnya kalau orang tu dia ada penyakit, susah nak makan solid food ke apa, yang tu memang kena bantuan suplemen. Jadi ada ketika ada penyakit yang perlukan suplemen, ada penyakit yang tak perlukan suplemen pun, support daripada makanan. Kalau dia memang lalu makan, ambil olahkan semua makanan itu biar makanan itu jadi ubat. Yang tu yang terbaik sebenarnya. Susu soya bagus, vitamin B. Bagi dia makan susu soya. Susu soya ni saya cadangkan buat sendiri. Kita buat sendiri soya. Beli kacang soya, 1 kilo tu dapat banyak tau. Rebus kacang soya. Dah rebus kacang soya, blend kacang soya tu guna blender. Lepas tu tapis guna penapis teh yang uncang tu. Yang orang jual dekat yang kedai-kedai makan kan, ada penapis teh yang kain tu, yang uncang kan. So kalau teh ada dalam uncang tu dia letak saja air panas, terus jadi air teh. So dia tak perlu ambil serbuk teh, dia kacau-kacau, tak perlu. So penapis teh yang macam besar uncang kain tu, tapis soya yang di blend tu. Kacang soya kita rebus, jangan letak garam, rebus, lepas tu blend, asingkan hampas dia, dapatlah susu soya. Itu lagi senang. Betul? Kita buat sendiri saya buat sendiri. Susu soya. So kita bancuhlah guna gula merah atau gula Melaka lah. Gula merah lagi sedap. Bancuh guna gula merah. Kita tak guna gula pasir, kita guna gula merah. Lepas tu kadang-kadang kita buat taufufa. Dia ada serbuk taufufa. Sedap, buat sendiri je. Lagi jimat berbanding soya yang kita beli yang dalam kotak. Dalam kotak tu dia banyak gula Dan soya dia pun tak banyak, campur air je banyak. Ni kita buat soya yang lebih pekat, lagi jimat. Sekilo tu baru berapa ringgit je. Buat sendiri. Soya. So soya, tempe, apa-apa makanan yang berasaskan soya memang kaya dengan vitamin B kompleks, sesuai untuk pesakit multiple sclerosis ni. Buah-buahan. Okey, buah yang kaya dengan vitamin B, buah pisang, tembikai. Saya ambil buah-buah yang murah pisang, tembikai. Kalau import, buah citrus, oren. Tembikai lagi banyak lagi. Tembikai, pisang lagi banyak lagi sebenarnya berbanding oren. Okey.
Apa lagi? Itu saja makanan yang kaya dengan vitamin B kompleks. Jadi kalau anda makan makanan-makanan yang vitamin B kompleks tu, so dia dah ada gabungan. B1 ke B2, B3, B5 ke apa, semua dia dah ada dalam tu. Kita tinggal makan saja. And tadi Puan Fauziah tanya perlu ke ambil suplemen vitamin B? Kalau Puan Fauziah tak bagi makan makanan yang saya cakap tadi tu, perlu. Tapi kalau memang dah bagi makan benda tu, tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Dia support saja, dan mungkin cadangan saya mungkin boleh disupport dengan sedikit terapi untuk galakkan dia punya saraf. Saraf ni sebenarnya perlu dirangsang. Saraf perlu dirangsang. Contohnya baby kan. Contohnya budak lah kita tengok kan. Budak kalau kita nak rangsang dia punya saraf kan, kita kena ada buat urutan dia, kita kena selalu sentuh dia. Ada sikit kita buat pergerakan tangan, bagi gerak-gerak tangan. Baby saya gerakkan kaki untuk rangsang. Sekarang ni dia dah pandai meniarap. Saya rangsang kaki dia. Kita bantu sikit tangan dia supaya lebih kuat. So ada juga exercise kita ambil bantal panjang, bantal peluh tu, kita letak dia, kita dada dia biar kena atas bantal tu, kita golek-golekkan bantal tu supaya ada pergerakan. So ini semua merangsang saraf untuk bekerja. So kalau nasihat saya, kalau ada boleh buat urutan, pergi buat urutan. Kalau ada buat exercise, buat fisioterapi ke, boleh buat. Ini semua merangsang. Jadi support dengan pemakanan untuk elak daripada damage tu berterusan berlaku. Setidaknya dia boleh membantu. Berapa persen tu wallahu alam, saya tak tahu, tapi memang membantu. Mustahil kalau kita makan makanan yang khas untuk feeding, proper nutrient khas untuk feeding sel saraf tu, mustahil dia tak buat apa-apa. Mesti ada kesan. Ini membantu. Lepas tu sedikit rangsangan, physical punya stimulation. Kita rangsang dia, buat urutan. Tempat yang mana kaki tak boleh gerak, kita buat urutan yang relax, jangan yang terlalu sakit. So ini membantu. Tapi kalau dari segi perubatan, dia kata there's no cure. There's no cure tu bukan kata tak ada ubat langsung sampai bila-bila. Dia ada tapi belum ditemui. Mungkin masih dalam kajian. Macam dululah, kita dulu asalkan kanser saja bawa kematian. Sekarang kanser dah ramai dah boleh survive. HIV je mati. Sekarang HIV pun ada yang boleh survive. AIDS kan, penyakit AIDS tu ada boleh survive. So ini kita panggil development lah, knowledge development lah. Okay, itu perkongsian saya pada hari ini. Fauziah Ali, Waalaikumsalam. Rohani Ismail, salam Jumaat dari Singapura. Nur Hasanah Tahir, kacang vitaminnya tinggi. Kacang dia ada beza nuts dengan beans. Nuts atas pokok, beans bawah tanah. Ataupun kita panggil legumes ataupun lentils atau legumes yang dalam tanah. Kacang tanah, kacang apa tak tahulah, tapi kalau kacang atas pokok kita panggil nuts. So nuts tu sebenarnya bagus untuk saraf. Omega 3. Kamsia Osman, Waalaikumsalam. Kiz Maz, Waalaikumsalam. Ini first time saya dengar nama ni. Salam perkenalan Baskaran, Halimah Jamal, Masita Ahmad. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Harap membantu. Saya doakan supaya anak Puan Fauziah diberi kesihatan yang baik dan insya-Allah improve dari semasa ke semasa. 24 masih muda. So jangan putus harap, jangan berhenti berusaha, teruskan. Setiap penyakit saya yakin memang ada ubat. Cuma ubat tu yang kita kena usahalah mencari. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. InsyaAllah jumpa pada esok hari.